mesti kena jazam putus kata kita nak sembahyang. Kalau kita taraddud dalam takbir maka tak sah salah kita. Taraddud, kita waswah, kita pergi datang dan kita tak yakin, tidak sah salah kita. Kedua, bahawa akau angkat dua tangan berbetulan dua telinga, ini pun dah lalu sebut pembincangannya. Ketiga, bahawa ada hati kau hadir waktu takbir, maka akau takbir dengan ta'zim, dengan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Itu arti ta'zim. Kesempurnaan qiyam. Adapun qiyam yang maksud berdirilah rukun salat. Kesempurnaannya itu dalam 3 perkara juga. Pertama, bahawa engkau jadikan matamu itu pada tempat sujud kamu. Ini pun telah lalu pembahasannya. Disunatkan kita tilik kepada tempat sujud. Jangan kita tilik lain ke tempat sujud, hukumnya makruh. Bahkan kalau kita memejamkan mata waktu solat, ulama mengatakan makruh juga. Kecuali kalau kita tidak memejamkan mata membawa kepada tidak khusyuk, maka boleh kita memejamkan mata sebab untuk mengkhusyukkan daripada solat. Atau boleh. Kedua, bahawa engkau jadikan hati kamu itu kepada Allah Ta'ala waktu kita berdiri. Ketiga, bahawa jangan berpaling ke kanan dan ke kiri. Kalau kita berpaling tanpa berhajat, dengan ketiadaan berhajat, dengan ketiadaan darurah, ulama fiqh menghukumkan adalah makruh. Tengah-tengah duk solat kita paling kanan kiri. Kadang-kadang kita lengok naik pangi. Hukum adalah makruh. Dia tak sampai kepada batal solat. Itu hukum dia. Sebab itu adalah permainan syaitan, membawa pada kita paling kanan hati. Kesempurnaan bacaan, yakni bacaan Fatihah, bukan surah. Sebab bacaan Fatihah ni satu rukun daripada rukun-rukun salat. Telah lalu sebut lagi dah. Adapun kesempurnaan qiraah itu 3 perkara. Pertama, engkau baca dengan bacaan yang sahih, yang betul, dengan tartil dan ketiadaan lahan. Lahan itu mana salah. Baca betul dengan tajwid, dengan hukum-hukum tajwid. Tepat panjang dipanjangkan, tepat tasdik ditasdikkan, dan betul dengan segala makharijal huruf, makhraj huruf mesti disebutkan betul-betul. Kalau sin huruf sin, kalau sad huruf sad. Kalau kita tukar sin jadi sin, tak sah. Melainkan orang yang betul-betul belajar tapi tak dapat sebut juga, maka sah untuk solat dirinya seperti mana yang telah lalu sebut. Adapun huruf dad waladhdallin, maka huruf dad ni yang paling susah kita nak sebut. Sebab tu kalau huruf dad ni 20 orang 20 jenis sebut. Betul tak? Guru sama ya? Tak sama sebut huruf dad. Maka itu walaupun kita kata huruf dad ni makhraj dia ni, yang ni baca semacam ni, yang ni baca semacam ni, itu boleh, tapi jangan membawa keluar daripada huruf dad. Walabolin itu tak boleh. Itu huruf ba. Ada setengah waladdo. Tabak huruf dad ni
menunjukkan bahawasanya susah kita nak sebut. Ada satu waris dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana absahu bid-dad. Rasulullah bersabdanya, akulah orang yang paling fasih dengan disebutkan huruf dad. Selain daripada Rasulullah, tak ada siapa pun yang dapat sebut huruf dad dengan 100%. Mana susah kita nak sebut. Tapi kalau bunyi walabo, itu tak payah. Kalau imam semaya pun kita tak payah turut. Kadang-kadang walabo, itu ada juga macam itu. Betul-betul kita kena talaki dan bermusafahah dengan guru Quran. Itu ya. Kedua, engkau baca dengan tafakur dan tadabburkan maknanya. Kita perhatikan makna-makna bacaan. Ini pun taklah disebut lagi dah. Ketiga, bahawa engkau amalkan dengan barang yang engkau baca itu. Ini yang paling susah sekali. Dalam satu ayat yang kita baca surah Fatihah ataupun surah-surah yang lain dalam salat, isi kandungan yang dimafhumkan daripada ayat suruh kita beramal. Ini paling susah sekali. Kalau kita baca surah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, maka kita nak beramal dengan ayat ittaqullaha haqqa tuqatih itu susah sangat. Sebab termasuk takwa ni ijtinabun nawahi, imtisal al-awamir, junjung perintah Allah, tinggal larangannya, itu takwa. Maka nak beramal dengan dua-dua tu, kalau boleh pun separuh, setengah-setengah, tak semua. Susah kita nak beramal. Sebab tu tak sempurna juga bacaan kita. Segitu. Kesempurnaan rokok. Adapun kesempurnaan rokok itu 3 perkara. Pertama, bahawa engkau ratakan belakang serta lehermu. Maksud rata ni sama belakang dengan badan kau. Asal kita rokok tu belakang kita bertukar bersama, jangan kepala kita bokok tu, jangan kita angkat naik. Lepas mari dah bahasa baru rokok. Maka jangan engkau merendahkan dan tinggikan kepalamu. Itu lagi belakang. Kena bersama. Kedua, bahawa engkau hantarkan 2 tapak tanganmu di atas 2 lututmu. Masa kita rokok tu kita letak tangan di kepala lutut. Itu pun dah lepas lagi dah. Dan engkau jarangkan antara anak jarimu. Maksud jarang kita buka sikit. Jangan kita berapak. Kita merenggangkan tapak jari kita. Letak lutut. Itu pun dah setengah ada skop. Ketiga, bahawa engkau tamak ninahkan rokok. Ini rukun. Bila kita rokok dengan tidak bertamak ninah, tidak sah sembahyang. Ini rukun. Adapun menjarangkan jari, sunat. Hai'ah. Sunat hai'ah. Dan dibaca tasbih serta ta'zim. Ini sunat hai'ah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Itu pun dah lalu sebut. Dan ketetapan. Jangan bergerak waktu kita rokok. Kesempurnaan sujud. Adapun kesempurnaan sujud 3 perkara juga. Pertama, bahawa engkau hantar 2 tanganmu berbetulan dengan bahumu. Masa kita sujud juga. Bila kita letak tangan di sejadah, tangan kita bersama dengan bahu. Kadang-kadang setengah orang tu dia letak bawah pada bahu, kepala pas depan. Kadang-kadang dia letak jauh sangat. Itu macam nak menegak. Semua tu tak betul dengan apa yang disebut dalam kitab. Kedua, hendaklah engkau renggangkan 2 lenganmu daripada 2 lambungmu. Nasbah laki-laki disebut belakang dah ni.
Dan jangan kamu hamparkan keduanya kepada bumi. Maksud kita apa ni, kita ni tangan kita. Ya kan kita sujud ni kita tapak tangan ya. Lengan kita ni kita angkat. Kalau kita sujud lengan kita ni kita letak atas bumi semua. Tak macam gitu. Tak sunat lagu tu. Lengan kita ni. Sebab tu mana jangan kita hampar. Hampar ni kita letak daripada jari terus sampai ke lengan kita letak bawah belakang. Itu tak sunat. Hukumnya makruh. Ketiga, bahawa engkau tamakninahkan pada sujudmu. Ini rukun. Kalau tidak tamakninah, batal sembahyang, tak sah. Dan mengucap tasbih kamu serta ta'zim, iaitulah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu dah sebut bahmanidah. Kesempurnaan duduk. Kesempurnaan duduk. Adapun kesempurnaan duduk itu di dalam 3 perkara. Pertama, bahawa engkau duduk atas tapak kakimu yang kiri dan engkau dirikan kakimu yang kanan. Ini dikatakan duduk iftirash. Lepas buat pada tadi, jika tahiyat awal, atau dikatakan duduk iftirash. Duduk tawarruk, kita holor kaki kiri di bawah betih kaki kanan. Tahiyat akhir. Dan engkau keluarkan yang kiri di bawah betih kakimu yang kanan pada tahiyat akhir. Ini duduk tawarruk di mana. Jadi kalau kita sembahyang duduk sila, tak ada masalah. Sah salat kita. Cumanya Nabi tak buat semacam tu. Duduk sila tu boleh tak masalah. Kedua, engkau tashahud dengan ta'zim, dengan membesarkan Allah, dan engkau salawat akan Nabi. Ini syarat ataupun dikatakan rukun. Rukun sembahyang selawat akan Nabi dengan sempurna selawat, dan akan keluarganya dan sahabat. Ketiga, engkau doakan dirimu dan bagi segala mukmin. Itu di antara kesempurnaan. Kesempurnaan salam. Adapun kesempurnaan salam itu bahawa engkau salamkan dengan sempurna. Bahawa ada ia serta niat yang sebenarnya. Dan salam engkau itu akan orang yang ada pada kanan kau. Ini sunat. Lepas buat pagi dah, bila kita beri salam keluar pada sembahyang, sunat niat salam kita kepada mereka sebelah kanan. Kalau manusia, manusia dah. Kalau tak ada manusia pun, malaikat tetap ada sekali. Daripada malaikat dan mukminin, jin dan manusia. Demikian lagi sama juganya pada sebelah kiri pun sama juga. Semua dah lepas buat pagi dah jawab kesimpulannya. Kesempurnaan ikhlas. Adapun kesempurnaan ikhlas itu pada 3 perkara. Pertama, bahawa engkau tutup dengan sembahyang itu dengan keredaan Allah. Kita sembahyang ni kita minta tutup dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala redha. Itu ikhlas. Dan jangan akan tutup akan redha manusia. Bukan kata kita sembahyang supaya nak lepas daripada tutup kata manusia jiran-jiran. Tak. Kalau kita tak sembahyang, jiran cakap hak kita pula. Tak, kita jangan niat semacam tu. Niat betul-betul kita sembahyang kerana Allah. Situ. Kedua, bahawa engkau lihat akan taufik itu daripada Allah. Yang dimaksud dengan taufik itu, Allah Ta'ala menjadikan kuasa pada seorang hamba-Nya. Itu taufik. Ataupun ditakrifkan di dalam bahasa Arab dengan makna khalqu qudratit ta'ati fil 'abdi. Itu bahasa Arab. Khalqu qudratit ta'ati fil 'abdi. Allah jadikan seorang hamba ni kuasa untuk taat kepada.
Semua taufik pada Allah. Ketiga, engkau memeliharakan dia akan sembahyang ni hingga hilang dirimu dengan dia. Maknanya kita kena jaga betul-betul lah semaya kita dengan Allah Ta'ala sampai kita ni bawa mati. Kena jaga sampai ke akhir nyawa kita. Dan segia bagi orang yang sembahyang itu mengetahui akan yang ia hendak berbuat itu dan qadarnya. Segia dan sepatut bagi mereka yang sembahyang mengetahui akan yang ia hendak berbuat itu dan qadarnya. Supaya syukurlah ia akan Allah Subhanahu wa taala atas barang yang diberi taufik akan dia. Maka bahwasanya sembahyang itu sanya telah menghimpunkan padanya beberapa bagai daripada segala kebajikan. Dalam ibadat solat itu dia mencukupi segala kebaikan dan juga kebajikan daripada af'an, daripada perbuatan dan azkar, daripada perkataan zikir-zikir. Bila kata af'an itu termasuk yang sunat, termasuk yang wajib. Bila kata azkar pun samalah, dia masuk yang fardu, yang rukun dan termasuk juga yang sunat. Kesempurnaan cukup dalam itu. Maka apabila berdiri hamba kepada sembahyang dan berkata ya Allahu Akbar, mula-mula kita takbir, maka hendaklah ia muqaranah niatnya yang dimuktabarkan, yang disahkan pada syarak. Niat betul dengan syarak yang telah lalu sebut, ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin, muqaranah kamaliyah atau satu lagi muqaranah urfiyah. Dah lalu sebut malam dah tu. Dan serta diketahui pula akan kebesaran Tuhanmu yang ia berdiri khidmat kepadanya. Itu pun kita kena tahu kebesaran Allah yang kita sembah hari-hari ini. Maka maknanya Allahu Akbar itu terlebih azam, terlebih besar, yang maha besar dan ajal. Ajal itu mana bahasa Arab? Ajal ni yang maha besar. Azza wa Jalla ajal. Maka hendaklah benar hatinya. Demikian pula firman Allah Ta'ala, telah mengetahui hamba-Ku bahawa Aku yang terlebih besar daripada tiap-tiap suatu, dan soalnya ia telah berhadap atasku. Ada berbantu tu. Maka apabila mengangkat dua tangan kepada kedua telinga, bila kita takbir sunat angkat tangan, mengisyarat ia melepaskan daripada tiap-tiap ma'bud selain daripada Allah. Waktu kita angkat tangan tu isyarat kata kita semua ni Allah Ta'ala satu ya, ma'bud yang lain kita tak ibadat. Allah satu waktu angkat tangan. Kemudian apabila baca subhanakallahumma ataupun dikatakan doa iftitah tadi, yakni maha suci Allah daripada tiap-tiapnya kejahatan dan kekurangan. Itu makna dia. Bahawa ia Allah mempunyai bagai segala puji. Semua segala puji itu milik bagi Allah. Wa tabarakasmuka, sambung pada Arab saat ini tu. Yakni maha suci ia Allah dan berkat pada yang menyebutkan namanya akan pekerjaan yang dikerjakan. Itu maksudnya. Wa ta'ala jadduka, yakni maha tinggi qadar engkau Tuhanku dan maha besar. Maha tinggi ni bukan tinggi hissi, tinggi maknawi. Bukan tinggi yang taharah gitu dah. Tinggi maknawi. Dan maha besar engkau, la ilaha ghairuka, yakni tiada yang menjadikan dan yang memberi rezeki
dan yang disembah yang lain daripada Engkau. Tidak ada yang rezeki melainkan Engkau jua ya Allah. Tidak ada yang menjadikan makhluk melain pada Engkau, tak ada lah, kecuali Engkau jua yang menjadi. Tiada yang dahulu dan yang kemudian. Apabila membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yakni aku pohonkan di kau. Aku pohon di mana aku mintakan di kau. Bahawa engkau lindungkan dan engkau peliharakan aku daripada fitnah syaitan yang kena rejam. Yakni kena kutuk. Yang direjamkan, dikutuk, diberkati oleh Allah. Itu makna dia. Dan apabila dibaca Bismillahirrahmanirrahim, maka maknanya aku minta tolong dengan nama kau pada tiap-tiap suatu pekerjaanku. Ini pada awal kita Al-Fah Maridah. Setiap pekerjaan yang kita buat mesti disebutkan nama Allah. Tidak barakah. Jadi kurang pekerjaan kita. Naqisul barakah. Sebut Maridah. Ialah yang mempunyai lemah lembut Allah Ta'ala. Lagi mempunyai kasih sayang atas segala makhluknya. Lagi pula dengan memberi rezeki. Lagi kasih sayang akan segala hamba yang mukmin. Itu sifat bagi Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim sifat Allah. Yang penyayang, yang mengasihanikan hamba-Nya. Itu sifat Allah. Maka apabila membaca Fatihah hingga akhirnya, maknanya segala puji bagi Allah, Tuhan yang tidak menjadikan daku daripada orang yang dimurkakan. Itu makna dia. Dan orang yang dustakan, iaitulah Yahudi. Siapa dia orang yang dimurkakan? Iaitulah golongan Yahudi dan juga Nasara. Ghairil maghdubi alaihim. Kena kepada Yahudi dan Nasara yang kafir lah kita kata. Maka yang kita tarik di bawah tu kita harap baca sendiri golongan Yahudi terbagi kepada berapa. Macam-macam Yahudi lah. Firqah Farisiyin. Akidah Yahudi yang kita sebut lebih kurang di bawah. Harap baca tu. Cuma kita tak masuk lah. Panjang sangat. Mazhab Nasrani dan Kristian bersama, Katolik dan Ortodok dan sebagainya kita sebut di bawah. Tetapi dijadikan daku atas jalan Anbiya dan Syuhada dan Siddiqin. Minta Allah Ta'ala jadikan daku ni atas jalan para Nabi dan para Syuhada dan Siddiqin. Atau kita minta dengan Allah Ta'ala. Maka apabila engkau rokok, bila kita rokok, maka fikir di dalam diri engkau, seolah-olah engkau berkata, "Hei Tuhanku, bahawa aku merendahkan diriku antara hadapanmu." Seolah-olah. Kita jangan dikata betul-betul. Kalau kata betul-betul, batal sembahyang. Dah, seolah-olah kita kata ingat hati kita. Dan aku datang dengan diriku yang asi, yang derhaka ini kepadamu. Sebagai kita mengaku kata kita yang derhaka pada Allah. Dan mengikut diriku yang banyak jinayah, yang banyak melakukan kesalahan, bagi azamah, bagi kebesaran kau ya Allah. Mudah-mudahan engkau ampunikan daku. Itu kita minta dengan Allah. Jangan katalah paling betul-betul bila kita rokok atas semaya. Seolah-olah kita kencang dalam hati kita. Seperti itu. Dan dibaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Maknanya Maha Suci Tuhanku, aku merendahkan diriku bagi Tuhan yang azim. Itu maknanya. Dan Maula yang Karim, Maula itu Allah juga. Kemudian engkau angkatkan kepalamu kepada iktidal.
dan sambil kita baca Sami Allah depan dan mengucap Sami Allah liman hamidah. Maknanya telah mengampuni Allah bagi orang yang mengatakan dia dan mengerjakan taatkan dia. Siapa yang taat pada Allah, Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa. Kemudian mengucap Rabbana lakal hamdu. Maknanya Tuhan kami, bagi Engkau segala kepujian. Ini ya Tuhan kami, bagi Engkau jualah segala kepujian. Kerana Engkau yang memberi taufikkan kami bagi ini. Bagi boleh kami semaya semua ini Engkau jua yang memberikan taufik. Kemudian maka Engkau sujud. Kita tunggu sujud. Maknanya dalam keadaan tersujud ni arti dia lah. Aku cenderungkan diriku dengan zalil, dengan hina. Kita merendahkan diri, kita menghinakan diri waktu kita sujud pada Allah Ta'ala. Dan menyerahkan diriku kepada Engkau ya Allah yang mempunyai karam, kemuliaan dan ampun. Itu mana karam. Dan apabila Engkau duduk antara dua sujud, mengucap Rabbi ghfirli warhamni warzuqni wajburni wa'afini wa'fu anni. Ada yang tambah wahdini, tak ada apa lah tambah. Maknanya ampunkan daku hai Tuhanku akan kesalahanku. Itu kita minta dengan Allah. Dan kasihani ulihmu akan hamba-Mu yang khati'ah, yang melakukan kesalahan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Dan beri rezekikan olehmu akan daku dan jabarkan dhaifku. Maksud jabar ni Allah Ta'ala berikan tenaga atas dhaif aku. Dan tunjukkan daku akan jalan yang sebenarnya dan afiatkan daku dan maafkan daripada aku. Maka apabila engkau duduk tasyuk dan membaca tahiyyah, maka engkau baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maknanya kekal kerajaan selamanya itu bagi yang mempunyai sembahyang yang lima waktu. Itu yang dimaksud. Bukan dia terjemah makna. Ialah Tuhan yang wahdaniyah. Tuhan satu yang ma'bud bihaqqin. Yang lain tidak ada. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ialah khatamun nabiyyin, nabi kita, dan mursalin, dan safiyah rabbil alamin, kekasih Allah Ta'ala, dan pilihan daripada segala makhluk. Kemudian selawat atas Nabi SAW. Kemudian meminta doa bagi dirimu dan bagi segala mukminin dan mukminat. Kemudian memberi salam pada pihak kananmu dan kirimu. Artinya, hi segala saudaraku, kamu sejahtera, itu mana salam daripada kejahatanku dan khianatku. Apabila keluar aku daripada belas itu. Karamah orang yang berserah. Riwayat daripada Hasan Basri radhiyallahu anhu daripada Nabi, datu dua kali, hazah satu lah, daripada Nabi lihat. Dan melekat berkeliling padanya daripada dua kaki hingga langit. Tetap nampak juga melekat tu. Dan malaikat menyeru ia dengan katanya, kata malaikat. Malaikat berdoa, jikalau mengetahui oleh hamba serta orang yang ia munajat dengan dia. Orang munajat itu kepada Allah Ta'ala.
nescaya tidak berpaling ia daripada sembahyangnya. Inilah karamah yang dimuliakan Allah bagi akan orang yang sembahyang. Dan inilah segala sunat yang tersebut itu kesempurnaan sembahyang yang kita sebut pada awal lagi. Dan adalah adab yang tutup memeliharakan dia, yang mesti kita menjagakan supaya dinamakan orang yang memeliharakan sembahyang dan mendirikan haknya. Ketahui olehmu sunat hai'ah itu tidak ditentukan, dijabarkan dengan sujud sahwi. Orang yang meninggalkan dia, itu pun kita dah hurai sebut mari dah. Sunat hai'ah bila kita tinggal tak suruh sujud sahwi, sunat aba'ah disuruhkan sujud sahwi. Tak sebut lepas mari dah. Dan sunat aba'ah itu apabila ditinggalkannya akan dia akan sunat aba'ah sama ada dengan terlupa atau dengan sengaja. Sunat dijabarkan, digantikan dengan sujud sahwi. 2 kali sujud sebelum daripada salam, selepas tahiyat dan salawat dan juga doa selepas pada tahiyat. Iaitu sunat aba'ah itu yang 8 perkara yang telah tersebut dahulu. Iaitu tasyahud awal atau kunut subuh barangkali, dan kunut subuh atau witir, dan salawat atas Nabi pada keduanya seperti dahulu sebut kenyataannya. Semua lepas sebut dah. Kemudian kita masuk kepada tajuk sujud sahwi. Cara nak sujud sahwi ni, kita kena reti cara sujud. Bila kita tinggal apa, ada cara sujud sahwi. Maka sunat ia sujud sahwi apabila ia meninggalkan sunat aba'ah salah suatu daripada yang 8 itu. Kalau kita tinggal 1 pun sujud 2 kali. Kalau kita tinggal 2 sunat aba'ah pun sujud 2 kali juga, bukan 4 kali. Aku kita bahaya kata bila kita tinggal sunat aba'ah 3 kali, maka sujud 2 kali dah. 2 kali itu dah, 2 kali itu. Ataupun mengerjakan suatu perbuatan yang membatalkan sembahyang dengan sengaja, tidak membatalkan dengan terlupa. Seperti memanjangkan rukun yang pendek. Itu pun sunat sujud sahwi juga. Bila kita sembahyang ni, ada satu perbuatan ni kalau kita sengaja batal solat, kalau kita tidak sengaja tak batal solat. Maka bila kita tinggal dan kita buat perkara tersebut, disunatkan kita sujud sahwi. Seperti rukun yang pendek, kemudian kita memanjangkan. Jadi kalau kita memanjangkan rukun yang pendek dengan sengaja, hukum batal solat. Tapi kalau kita memanjangkan rukun yang pendek dengan terlupa, tak batal solat. Tak boleh. Gitu. Maka hukum sujud sahwi. Apa dia rukun yang pendek? Iaitu i'tidal dan duduk antara 2 sujud, dan seperti berkata dengan sedikit dan makan yang sedikit, berkata dengan sedikit, makan yang sedikit, tapi dengan terlupa. Kalau dengan sengaja batal salat. Contoh kita kata nasi ada sebiji dalam mulut, di celah gigi, tengah-tengah dah semaya kita tertelan turun, tapi kita terlupa, batal tak salat, tak batal. Cuma disunatkan sujud sahwi. Adapun kalau kita telan nasi sebiji dalam mulut dengan sengaja, takut bazir nasi sayang, telan tu pun hukumnya batal sembahyang. Itu batal. Tu tak payah sujud sahwi lah, kerana dia batal sembahyang. Nama dia sujud sahwi lagi tak ada lah. Ataupun melebihkan rakaatnya dengan terlupa. Satu orang dia sembahyang maghrib 7 rakaat, kita buat kata dengan terlupa, sembahyangnya tak batal, tapi sunat sujud sahwi. Kalau sengaja lebih 1 pun batal dah. Maka sunat sujud sahwi. Ataupun memindahkan rukun kauli yang tidak membatalkan dia, seperti membaca Fatihah di dalam rokok. Maka dalam rokok ni kita baca Subhana Rabbiyal Azim.
Kemudian kita pindah beralih tempat daripada berdiri, kita baca Fatihah dalam rokok. Batal tak salah? Tak batal. Tapi dalam diri kita baca dah. Dah. Atau kena sujud sahwi. Sujud sahwi. Adapun kalau kita tinggal bacaan Fatihah waktu kita qiyam, kita pergi letak di dalam rokok, tu tak boleh ya. Karena bukan tempat dia. Syarat kita kena baca. Ataupun di dalam sujud, ataupun membaca tahiyat waktu qiyam, pada qiyamnya, maka sunat ia sujud sahwi juga. Tengah-tengah duk qiyam, at-tahiyatul mubarakatus salawat, baca situ, hukumnya tak batal, tapi sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Dan jika tidak membatalkan dia sembahyang dengan sengajanya sekalipun, walaupun kita sengaja, tak batal. Tapi tempat dia kena baca. Tempat dia jangan ditinggal. Cuma kita pindah baca di tempat lain. Walau sengaja, tak batal. Sujud sahwi. Sujud sahwi. Sebab ia meninggalkan dia tahaffuz dan memeliharakan di dalam sembahyang. Tahaffuz mana memelihara dan menjagakan amati salat. Ataupun kerana syok pada meninggalkan sunat aba'ah yang tertentu seperti kunut. Kita mari syok dalam hati ni, aku ni baca kan belum kunut ni. Maka sunat kita sujud sahwi. Waktu kita syok tu, kita tengah duduk dah. Adapun tengah duduk berdiri sebelum daripada sujud, waktu tengah doa tidak sami Allahu liman hamidah ni, kalau syok baca ke tak baca, maka bacalah kunut pasal tempat dia lagi. Ini kita doa tahiyatul mubarakatus salawat salat subuh. Dia mari kedatangan syok dalam hati, kata aku ni subuh saat ni baca ke tak baca kunut. Maka hukum sunat sujud sahwi. Tak boleh kita nak bangun berdiri baca kunut semula. Kalau kita bangun, hukum batal sembahyang. Salah dah. Situ. Seperti kunut ataupun tasyuk awal, seperti syok ia adakah membaca kunut ataupun tiada, maka sunat ia sujud sahwi. Dan demikian lagi jika kalau syok ia adakah ia sembahyang 3 rakaat ataupun 4 rakaat, maka wajib ia datangkan serakaat lagi. Kita tengah-tengah dah sembahyang. Sembahyang kita ni sembahyang esok. Kita syok sembahyang kita ni 3 ke 4. 3 ke 4. Hukumnya tambah 1 rakaat lagi sebelum salam sujud sahwi. Tapi kalau syok 4 kali 5 tak boleh tambah. Tak boleh tu. Aku sembahyang esok ni 4 kali 5 ni. 4 kali 5. Kalau tambah sudah batal. Pasal esok dia 4 ya. Dia 4 ya. Sembahyang subuh pun sama. 1 ke 2, 1 ke 2 tambah 1 lagi, akhir solat sujud sahwi. Itu hukum. Kerana asalnya ketiadaan ia mengerjakan dia dan sunat ia sujud sahwi. Akhir solat pun sujud sahwi. Dan jika hilang syoknya itu dulu daripada salam. Jadi saat ini kita dah syok mari, sebelum daripada kita memberi salam Assalamualaikum hilang syok. Adalah ia rakaat yang keempatnya sekalipun, sunat sujud sahwi juga. Sunat juga. Jadi 3 ke 4. 3 ke 4. Kemudian kita tambah 1 lagi. Bila kita tambah 4 tu, untuk baca at-tahiyatul mubasyah, laqadah mari. Oh betul. 4 dah ni bukan 3 ke 4. Mari ingat situ. Maka sekalipun hukum sunat sujud sahwi. Sebab apa? Kerana taraddud pada lebihnya. Apa arti kita dosa? Apa arti kita dosa? Dan demikian lagi sunat sujud sahwi jikalau ia tinggalkan tasyuk awal. Sebab tasyuk awal ni sunat aba'ah. Kita tinggal dengan sengaja ke ataupun kita tinggal dengan terlupa ke, maka sunat sujud sahwi. Maka berdiri ia sebelum lagi betul sekira-kira sampai ia kepada hak rukuk, dan lebih sebelum lagi betul berdiri yang memadu pada qiyam.
Masalahnya kita tinggal tahiyat. Tahiyat pertama kita tinggal, atau kita bangun. Allah. Bila sampai tahap rokok, tak boleh lagi kita nak turun duduk semula. Adapun kalau kita tengah-tengah duduk bangun tetapi tak sampai hak rokok lagi, maka boleh duduk semula. Nah, ya kira situ. Artinya kalau kita bangun sampai tahap rokok dah, kalau kita duduk semula, batal solat kita. Itu rusak sembahyang kita. Ataupun ia tinggalkan dia kunut, maka kembali ia sebelum sempurna sujud. Seperti belum lagi ia menghantarkan dahi kepada tempat sujud. Kita tengah-tengah duduk turun tu, bila kita ingat celah tu tengok, kalau sampai kepada hak hampir nak sujud, maka tak boleh kembali semula. Tak boleh kembali semula. Maka sujud sahwi pada segala surah yang tersebut itu dikala lupa ataupun jahil. Dan jika kembali ia kepada kunut ataupun kepada tasyahud awal padahal sudah hampir kepada qiyam ataupun hampir kepada sujud pada kunut, batal sembahyangnya. Kita dah berdiri hampir dekat rokok, dekat qiyam, turun duduk semula tahiyat awal. Kita turun sujud hampir letak dahi dah, bangkit semula untuk membacakan kunut, hukumnya batal sembahyang. Rusak pada kita. Jika sengaja ia meninggalkan keduanya, tetapi tidak sunat sujud sahwi jika belum lagi bangunnya berdiri. Jika yang meninggalkan tasyahud awal sampai pada hak rokok. Ini satu masalah. Kadang-kadang barat tu kalau baca betul tak faham. Masalah kita tinggal tasyahud awal. Kemudian kita tinggal tasyahud awal saat itu, kita tak bangun lagi. Kita tengah duduk lagi, lepas tu kita ulang baca semula. Kita ingat tak baca lagi tasyahud awal dan kita baca selalu, situ tak sunat sujud sahwi. Pasal kita baca ni, pasal kita baca. Ataupun turunnya pada yang meninggalkan kunut kerana sedikit perbuatan. Itu pun tak sunat sujud sahwi juga. Sami Allahu liman hamidah. Bila kita nak turun sikit ya, tak sampai tahap rokok lagi, kita betul semula kita baca kunut, maka tak sunat sujud sahwi. Sampai situ. Maka segala surah yang tersebut itu segala masalah-masalah. Jadi murad dengan surah segala masalah-masalah yang tersebut itu jika imam ataupun orang yang sembahyang seorang diri. Kalau kita jadi makmum, turutlah imam. Kau tak pernah turut. Cuba kita tengok. Maka jikalau yang sembahyang itu makmum, maka tiada tafsir lagi, hanya wajib ia kembali mengikut imamnya pada barang yang tepat imamnya. Ini mesti kena turut imam. Kalau imam bangkit, kita bangkit. Kalau imam duduk, kita duduk. Kalau kita makmum. Melainkan jika perbuatan imamnya itu tersalah, mengerjakan sesuatu membatalkan sembahyang. Misalnya seperti ia imam qiyam sudah betul tempat perdirian, maka kembali pula ia pada duduk membaca tasyahud. Ini masalah kita turut ke imam. Ini kena beringat. Rakaat yang kedua tasyahud awal. Kemudian tu imam terlupa. Bila tu imam terlupa, dia berdiri betul dah. Kita pun turut berdiri betul sekali dengan tu imam. Rupa-rupa tu imam tu terlupa baca tasyahud awal, dia turun duduk semula. Maka kita jangan turut tu imam turun duduk sekali. Kita tunggu berdiri situ. Apalah. Pasal perbuatan tu imam tu dah batalkan sembahyang. Jadi kalau kita turut juga, batal safar kita. Itu batal safar kita.
ataupun sujud ia sudah sempurna menghantarkan anggota yang 7, maka kembali pula kepada kunut. Ini masalah solat subuh. Imam solat subuh terlupa kunut, turun sujud, letak dahi, kaki, tangan, lutut, bangun diri semula untuk Allahumma hdina fi man hadai. Maka kita sujud sekali dengan imam dah. Ketika tu tak boleh kita berdiri bangkit turut imam yang salah tadi. Tak boleh turut. Maka tidak harus makmum mengikut kembali serta dengan imamnya. Tetapi hendaklah menanti berdiri imamnya. Kita tunggu. Jika sudah ia berdiri serta imamnya pada surah pada masalah meninggal tasyuk awal, kita tunggu berdiri tu. Atau belum lagi berdiri, maka kembali imam duduk tasyuk padahal ia sudah berdiri betul dah. Wajib makmum itu berdiri, jangan ia duduk serta imam. Kena berdiri makmum. Asalnya masalah ni kena halusi sikit lah. Tak kena mengingat sikit masalah ini terlupa tasyuk awal ataupun kunut tu. Kalau dia terlupa terus tak apa. Ni dia terlupa buat masalah, dia tunduk buat semula pula. Tu kena beringat. Demikian lagi jika sujud imam padahal sebelum lagi tunduk sujud makmum. Imam tunggu sujud, makmum tak sujud lagi. Kemudian kembali imam baca kunut, maka tidak harus makmum itu kunut serta imam. Masalah semaya subuh, bila rakaat yang kedua tu imam tu terlupa kunut, dia turun sujud dan makmum tak sujud lagi. Dia terlupa tu dia berdiri bangkit baca kunut semula. Kita jadi makmum ni tak boleh baca kunut sekali dengan imam. Imam cara imam, kita cara kita. Pasal semaya tu akibat segi kita adalah batal dah semaya tu imam. Batal dah. Tetapi wajib ia turun sujud. Maka adalah dua surah ini tidak harus makmum mengikut imam dah. Dua masalah tadi. Karena imamnya itu tidak sunyi daripada kembalinya itu. Jika tersalah sebab lupanya tidak batal sembahyang. Dia kembali semula ni kalau dia terlupa tidak membatalkan sembahyang. Kalau dia kembali semula tu dengan sebab dia tu sengaja, batal sembahyang. Abang tu tak boleh kita turut dia. Kita kena syukur selalu dah. Mana kita nak hukum sekaligus kata Tok Imam ni, dia ni tinggal kunut, dia turun sujud. Kemudian dia bangkit semula. Batal semaya Tok Imam. Kita tu hukum batal di sisi kita. Adapun sembahyang tu imam terpulang kepada imam. Kalaulah dia berdiri kerana terlupa, maka tak batal solatnya. Kalau dia berdiri untuk baca kunut kerana sengaja, maka batal seperti solatnya. Tok Imam pun kena pandai juga. Tok Imam pun kena pandai juga. Dan jikalau tidak batal sembahyangnya sekalipun ataupun sengajanya, maka batal sembahyang itu. Tidak harus kita ikutkan Tok Imam. Sujud sahwi. Bermula sujud sahwi itu dua sujud juga, dan jika banyak lupanya sekalipun, wajib ia meniatkan sujud sahwi. Kita nak sujud sahwi ni walau kita terlupa banyak tepat sekalipun di dalam solat kita, maka sujudnya 2 kali sahaja. Dan kita nak sujud ni bukan boleh sujud selalu. Niat kata kita nak sujud sahwi. Kita kosak hati kata kita nak turun sujud ni, sujud sahwi. Baru boleh. Maknanya kalau kita sujud sahwi dengan tidak niat, hukum batal juga dah. Pandai juga. Kosak hati. Kosak hati kita. Dan tempat itu, tempat sujud sahwi itu dulu daripada salam. Ini pendapat mazhab kita lah. Adapun mengikut pendapat bagi Imam Abu Hanifah yang mengatakan sujud sahwi itu adalah selepas daripada salam. Kita mazhab Syafi'i ini, kita terlupa ke, kita melebihkan rukun ke dengan terlupa ke, kita kurang dalam solat kita ke, sujud sahwi mesti sebelum salam. Sebelum salam.
Dan kemudian daripada tasyahud dan salawat. Tasyahud kena baca dulu, salawat dan Nabi kena baca seperti sujud sembahyang biasa. Maka pada syaratnya dan segala sunat. Tetapi sunat dibaca padanya, maknanya suruh kita baca dalam sujud sahwi ni, subhana man la yanamu wa la yashu. Hatu yang dia suruh. Kalau kita nak baca hak lain pun tidak batas semaya. Kita sujud sahwi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tak batas semaya. Tapi dia tak suruh. Tak suruh. Yang dia suruh hak waris pada hadisnya subhana man la yanamu wa la yashu. Wa la yashu. Maka jika memberi salam dengan sengaja, kita tahu dah kata kita mesti sujud sahwi. Tiba-tiba juga kita memberi salam, belum lagi sujud sahwi, hukumnya luputlah sujudnya. Tak dapat lagi sujud kemudian daripada salam, tak boleh sujud dah. Pasal kita beri salam dengan sengaja. Jadi mafhum di situ, kita yang sebenarnya kita kena sujud sahwi, tiba-tiba kita memberi salam dengan terlupa. Bila sudah assalamualaikum yang teringat mari kata kita ni belum lagi sujud, maka boleh kita niat masuk di dalam solat semula dan boleh kita sujud sahwi 2 kali sujud, wisalam semula pula. Apa masalah dah? Kita terlupa bacaan kunut. Akhir solat kita, assalamualaikum warahmatullahi. Sudah wisalam, mari teringat dalam hati kata, aku belum lagi sujud sahwi. Boleh ke tak boleh sujud? Jawapannya boleh. Kita niat masuk di dalam sembahyang semula. Arti niat masuk dalam sembahyang semula ni bukan kena usalli semula. Kosak hati kata kita ni tengah duduk sembahyang semula dan kita niat aku nak sujud sahwi, kita tunggu sujud 2 kali, assalamualaikum pula kalinya kedua. Itu masalah kita terlupa. Tapi kalau kita sujud, kalau kita beri salam dengan sengaja, tahu dah kata kena sujud sahwi, cuma sengaja tinggal, maka tak boleh lagi sujud. Tak boleh lah, habis waktu dia. Dan panjang perceraiannya, ataupun lupa dan panjang perceraiannya, tak dapat sujud juga tu. Masalah kalau lupa apa ni? Semula. Mana sana? Maka jika memberi salam dengan sengaja, luputlah sujudnya, tak dapat lagi ia sujud kemudian daripadanya. Ataupun terlupa dan panjang perceraian, itu tak boleh juga. Masalahnya begini, dia tinggal kunut, akhir solatnya dia memberi salam dengan terlupa. Lepas tu duduk sampai 10 minit. Saya tak sujud sahwi lagi saat ni. Boleh ke tak boleh nak ulang sujud sahwi semula? Jawabnya tak boleh lagi. Sebab perceraian tu dah lama sangat dah. Dah lama. Demikian juga sama. Tidak dapat lagi ia sujud ataupun hampir perceraian. Manakala perceraian tu tidak lama sangat, setelah memberi salam, maka sunat sujud sahwi. Itu huraian dasarnya. Dan apabila sujud ia seorang ni sujud sahwi, jadilah ia kembali kepada sembahyang. Artinya dia ni dah masuk kepada sembahyang semula, maka wajib mengulangi salam yang lain. Jadi kalau kita sujud sahwi, masalahnya kita sudah beri salam, kemudian kita masuk ke dalam sembahyang semula supaya nak sujud sahwi. Adakah salam ni kena beri salam semula ke ataupun memadai dengan salam yang pertama tadi? Jawabnya wajib diulangi ke salam kali yang kedua. Yang kedua. Dan apabila berhadah, nascaya batal sembahyang. Masalah gini, dia terlupa membaca kunut. Akhir rakaat dia terlupa nak sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada sujud sahwi lagi ni. Niat masuk di dalam sembahyang semula. Belum sujud sahwi, ni ketuk celah-celah tu.
Ataupun kita kata dia sujud sawi dah 2 kali. Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah. Belum pada assalamualaikum pun ketuk situ. Batal semaya hak subuh semua lalu dah. Dengan sebab kita nak benda yang sunat sampai kan rusak hak subuh hak umum. Ataupun tengok dak wisadat. Assalamualaikum tak ada kata lagi. Mana alaikum situ. Batal juga semaya. Batal juga semaya. Habis kata. Azan dan iqamah. Di antara sunat-sunat yang disuruhkan kita mengerjakan sebelum daripada solat. Dan ada pun sunat yang dituntut dulu daripada masuk kepada sembahyang, iaitu bang dan iqamah. Jadi Syekh Daud dia terjemah dengan makna bang, B. Kerana azan tu bahasa Arab, tak, bahasa Melayu bang. Jangan berbuah alih. Itu kok lain pula. Abang. Bang saja. Abang saja. Belum pada semaya, sunat kita bang dan iqamah. Di bawah tu ada taklik sikit sebanyak. Azan dan iqamah itu disyaratkan keduanya, makna ditutupkan azan dan iqamah ni bagi solat fardu 5 waktu. Lain daripada tu tak ditutupkan azan dan iqamah. Kalau kita solat jenazah pun tak ditutupkan azan. Kalau kita solat hari raya dan sebagainya tak ditutupkan azan dan iqamah. Cuma digantikan dengan as-salat jami'ah. Kita ganti dengan itu. Dan keduanya azan dan iqamah ni sunat muakkadah. Sebahagian ulama berkata keduanya adalah fardu kifayah. Kalau suti kampung, penduduk suti kampung tiada siapa yang azan dan iqamah, berdosa berlaku. Selama dengan solat Jumaat. Itu sebahagian ulama. Disyaratkan azan, yakni difardukan azan pada tahun kedua pada hijrah. Setelah Nabi kita berpindah ke Madinah, tahun yang kedua, maka difardukan azan. Lepas tu kita sebut panggil lagi tu dalil bagi azan. Atau insyaAllah baca sendiri. Ada kelebihan bagi azan pun kita ada sebut dalil-dalil dia. Hadis berkaitan dengan azan. Kita lakah kita sadar. Muka 2, 3, 4. Kita lakah 2 muka. Sutrah salah. Sutrah ni bila kita nak semaya ni sunat kita berhadap ke pihak sutrah. Sutrah ni mana kita letakkan benda depan kita. Adapun kalau kita solat berjemaah, saf pertama sutrah bagi saf yang kedua. Tak payah kita letaklah tu. Masalah kita nak semaya seorang diri, masalah kita nak semaya sunat. Maka sunat kita letakkan satu benda di depan kita supaya menolakkan daripada orang yang lalu di hadapan. Itu sutrah. Kalau yang sudah ada, macam seperti yang masjid, tak ada nak letak lah. Kita semayang sebelah tiang lalu lah. Kalau di jidah macam sah pertama, maka jidah masjid selalu sebagai sutrah kita. Itu sutrah depan sunat kita letak. Dan ia menyahaja pada tempat yang ada sutrahnya seperti jidar ataupun tiang ataupun sesuatu yang tinggi 2/3 hasta. Ini macam rehan ni. Rahal kita waktu buku kita Quran boleh tak depan sutrah. Letak jauh sikit. Agak kata bila lalu tu dia tengok ni duk salat. Jadi kalau tak ada sutrah tu bila lalu kita sekat dengan tangan gitu. Dia tak batal solat kita. Kita tu hendak sembahyang, lalu mah sekat. Dia pun akik tangan kita. Kita sekat ke lagi, akik tangan kita. Kita sisi dengan baju hari pula.
Tak reti pun dah. Oh ini. Kita tuan-tuan dah payah. Kita sekat dah tak reti lagi. Kita sekat reti lah. Allah siap dah stok. Jangan pergi depan luah belanda lagi depan. Itu sutra. Sutra ni benda tak ada. Tinggi dia ni 2/3 hasta. Ni 1 hasta ambil 2 bahagian. Tak ada. Mana sekadar kata rehan ni boleh tak lah. Tak sekadar tu. Ataupun boleh hamparkan sejadah. Kalau sejadah. Kita hafal sejadah. Itu pun boleh juga sutra. Ataupun digariskan di hadapannya. Ini kalau bukan masjid. Kalau dalam masjid kita garis, kotor habis masjid kita ni. Mau nak solat, mau buat garisan dengan maka. Aku buat garisan dengan maka, kabar-kabar tak tahu jadi apa solat. Kalau atas tanah tak apa, kita garis. Perang kita buat 4 persegi. Isyarat kata tu tempat solat kita. Lepas tu biar lah. Tu. Daripada tumiknya, hingga koda 3 hasta ke hadapan. Mudah-mudah katanya koda sejadah selalah. Sejadah kita semaya tu. Dan adalah sutrah itu di antaranya dan sesuatu jangan lebih daripada koda 3 hasta. Kita nak letak benda di hadapan kita tu jangan lebih daripada kita dengan sutrah tu 3 hasta. Maknanya kalau kita letak jauh sangat tak boleh kan? Sekadar 1 saf lah. Ada 1 saf sebanyak tu sekadar yang boleh letak. Tetapi jangan dijadikan berhadap kepada mukanya sewaktu itu. Tetapi dijadikan sebelah kanan ataupun kiri. Itu cara sunat. Mana kita letak jangan hadap betul terus dengan sutra. Kita kanan ke ataupun kiri kot lah. Dia tak nak kita tak tengah betul pemalik dengan kita, maka tak sunat tu. Sunat sutra tu sunat dah. Tapi sunat kita letak berat sebelah kanan ataupun berat sebelah kiri sikit. Sunat semacam itu. Dan di bawah tu kita harap baca deh. Ada sedikit tak puas insyaAllah. Sebagai nak cepat sikit. Karena banyak. Makruhatus salah. Segala makruh-makruh di dalam solat. Dia ada rukun. Dia ada syarat. Dia ada sunat aba'ah. Dia ada hay'ah. Dia ada makruhat. Kita kena tahu satu-satu. Makruh dalam semayang ni apa kata? Satu lagi dia ada mubtilat. Perkara membatalkan solat. Kena tahu juga apa. Dan yang makruhnya pada sembahyang itu amat banyak. Benda-benda yang makruh ni banyak sangat. Dan di hari ini kita rasa tak sunyi lah. Kebanyakan ada berlaku benda yang makruh yang kita buat tengah-tengah salat. Setengah daripadanya berpaling ke kanan atau ke kiri dengan mukanya. Tengah-tengah salat ni paling kanan, paling kiri. Itu hukum makruh. Ataupun melihat ke langit, tengok ke atas. Kerana demikian itu permainan syaitan. Itu permainan daripada syaitan yang kacau kita yang tengah bersalat. Dan setengah daripadanya menutup mulut dengan umpama kain. Tengah-tengah duk semaya, duk tutup mulut. Duk tutup apa mulut tengah semaya? Ada jenis tu. Jenis hak bahasa waswah nak baca Fatihah banyak kali sikit. Ada. Kalau dia tak tanya sini, dinas, dan tak sebut, tak boleh sebut. Ada waktu tu. Dia tutup mulut. Ataupun dengan tak kain pun makruh tutup mulut juga. Makruh tutup mulut tengah duduk salat. Melainkan boleh satu masalah waktu kita menguap. Betul? Sebablah kita kata melainkan menguap. Dari temuak dengan mulut ni. Ni bukan dalam solat saja, di luar solat pun disunatkan kita tutup mulut juga. Luar solat.
Maka sunat tutup mulut dengan tangannya bila kita menguak. Karena disebut dalam hadis apabila menguak seorang kamu, maka hendaklah memegang dengan tangannya atas mulut. Maka bawa syaitan masuk pada mulut. Ni pakat kata mulut dengan menguak. Kalau kita tak tutup mulut kan, bakal 15 ekor syaitan masuk dalam. Tak, tutup mulut sikit. Dan setengah daripada makruh lagi mensikapkan rambut ataupun kain. Maksud sikat rambut ni sisir rambut lah. Tengah-tengah duduk semaya, duduk sisir rambut bila-bila, duduk sikat rambut. Supaya tak ada masuk. Itu makruh. Dan kain, kerana ditegahkan pada hadis. Disebut pada hadis dilarangkan seorang ini mensikatkan rambut waktu solat. Dan dimaafkan pada perempuan tiada mengapa ia sembahyang dengan sanggulnya. Maksud dia sanggul ni sebelum pada sembahyang, sebelum pada sembahyang. Perempuan yang sanggul rambut kan, dia buat stokor, dia selit dengan buluh pamuanya, pakai telkung sembahyang, tak ada masalah tu. Boleh. Tapi kalau tengah-tengah duduk semuanya duduk main rambut belah-belah, itu perbuatan yang keji pada syarat tak boleh lah. Batas semuanya. Ataupun dengan jaling rambut. Dia panggil jaling. Kita panggil dendam rambut. Kita buat sebagai jirat. Itu dia panggil jaling rambut. Karena kesukaran atas membukakan sanggul. Sebab kita nak buka tak boleh. Ayah tak kena semayang nak buka sekali. Dan setengah daripada makruh lagi, makruh ia berludah di tengah sembahyang, di hadapan atau di kanannya. Tengah-tengah duduk sembahyang ni makruh kita ludah aliu. Di hadapan atau di kanan. Yang boleh kita ludah hanya apabila hendak berludah sebelah kiri ataupun di bawah kaki. Boleh? Ini jika bukan masjid. Kalau masjid tak boleh, ni pakai ludah mu sikit aku sikit kan busuk sangat masjid. Bukan masjid. Kalau kita solat kat atas rumah kita lah dia nak ludah kak. Apa hukum kita berludahkan di dalam masjid? Adapun jika di dalam masjid maka iaitu haram. Walaupun benda itu bukan najis tapi benda yang luat. Hukum haram. Karena disebut pada hadis berludah di dalam masjid itu khati'ah, satu kesalahan, dan kafarahnya untuk nak menghapuskan kesalahan itu ditanamnya. Zaman Rasulullah ni dia masjid dia tak seperti kita hari ni. Bila kita ludah aliu di atas bumi, kita ambil kambuh dengan tanah dan pasir yang lain. Itu mana ditanam. Korek tu sikit, bubuh kat dalam, sama tanah. Maka kita hari ni kalau ludah, kena sapuh dengan basuh. Sapuh dengan tisu dan sebagainya. Tu lah. Dan setengah daripadanya lagi bertelekan pada pinggang, bukan punggung kita tu, peki sikit barangkali, bertelekan pada pinggangnya, pinggir. Kita tengah duduk semaya tercekak pinggir. Ni, begini. Macam seorang kedai. Tengah semaya cekak pinggir begini. Hukum makruh. Bukan punggung, pinggang. Kerana ditegah pada hadis. Ada warid pada hadis dan dalil tersebut di bawah. Di antara dalilnya bawah ke satu. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ikhtisari fi salati. Melarang Rasulullah daripada bercekak pinggang di dalam salat. Kita sebanyak cekak pinggang tak boleh. Maka larang di sini larang makruh. Bukan larang haram makruh. Dan kerana menyerupa dengan orang yang takabur dan syaitan. Orang yang bercekak tinggi dan semaya ini seperti orang yang bersifat takabur dan juga seperti syaitan. Dan demikian lagi ahli neraka apabila mengambil kesenangan dikerjakan demikian itu.
Bila boleh mengambil kesenangan sikit, ya, cakap ini. Itu yang panggil kelakuan ahli neraka. Dan setengah daripada makruh lagi merendahkan kepalanya daripada belakang ketika rokok. Hurai dah tu sebut lepas mari dah tu. Bila kita rokok, kepala kita bokok sikit makruh. Kita lenggak naik ke atas pun makruh. Dia nak bersama. Dan setengah daripadanya lagi ia sembahyang serta berkandak berhadah. Ini kalau kita wasa nak kecing, wasa nak berak, wasa nak berketuk, kita boleh selesaikan siap-siap dulu baru kita sembahyang. Kita tak usah duk perai taguh lah. Makruh. Kalau kita tak berasa tak ada masalah. Ni kita nak pergi tandah. Saya nak ambil wuduk ni, nak sembahyang esok ni. Atau hukum makruh. Kita sudah dulu. Sebab kadang-kadang bila kita duk kaca tahankan akan angin, kita duk tahankan air ataupun sebagainya dah. Kadang-kadang membawa pada kita kurang khusyuk dalam solat kita. Itu. Kadang-kadang muka nak berkerut macam semua sakit. Bila kita tanya, ada apa baca ni? Saya duk tahan keduk. Sebab tu tosah. Kita selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Sama ada ia hendak buang air kecil, kecil tak? Ataupun besar, ataupun angin. Kita nak berak, kita nak ketuk, kita selesaikan dulu. Siap-siap kita sembahyang. Yang mana kita sedang dengan ta'imih, itulah jemaah hak kita. Bahkan kalau kita hungar, kita lari, itu nak sempat jemaah dengan ta'imih. Hukum makruh lagi. Kita perlahan jalan slow-slow, jalan adab biasa. Kita dah sekat berapa rakaat, itu rakaat jemaah kita dengan imam. Yang baki kita tambah suku. Maka sunat ia selesaikan daripadanya. Kemudian ia sembahyang selama belum picit waktu. Adapun kalau waktu tak banyak dah, maka hendaklah kita sembahyang serta berhadah. Serta menahan serta tadi. Waktu ada lagi 5 minit. Kalau kita masuk bilik air kurang-kurang 10 minit. Kita pun berasa nak kecing. Ketika tu kita tahan kecing dulu. Kita ambil wuduk dan kita teruskan semayang. Pasal waktu dah tak ada dah. Itu boleh kita tahan. Tidak makruh. Dan demikian lagi makruh sembahyang di hadapan makanan. Orang agak hidang ni makan ni dengan ikan, dengan sutong. Kita semayang. Mata kita tak tengok tempat sejuk dah. Tu tengok ke ikan tu. Makruh. Sebab tu dalam hukum fiqh ni, waktu azan sudah masuk, Bilal sudah qomat, bila sudah angkat makanan di hadapan, sunat kita makan dulu baru kita pergi solat jemaah. Itu mazhab Syafi'i dan bukan jalan daripada mazhab Syafi'i. Kalau kita mengikut pendapat dari fuqaha Zahiri, Daud Zahiri mengatakan masalah kalau orang angkat makanan di depan kita sedangkan tengah duk qomat nak mendirikan solat, hukumnya wajib dimakan. Kalau tak makan berdosa pula. Tu mazhab Zahiri. Oyak siap dah tu. Oyak sebagai maklumat. Kita kena pegang mazhab kita ni hukum makruh. Nama dok lepas tua, orang tak boleh itu, haram kita pergi semaya itu, wajib kena makan dulu. Tu mazhab Zahiri. Nah, oyak kata ada ulama mutasyaddidin yang mengatakan siapa wajib kena makan. Kita tak sunat ya. Sebab tu bila kita makan siap, kita semayang pun senang tak gaduh ingat ke makanan tak. Ada lah. Ataupun minuman yang ingin ia kepadanya. Adapun kalau makanan yang kita tak ingin, tak makruh, tu ke semaya. Kerana disebutkan pada hadis tiada sembahyang, artinya sembahyang yang kamil di hadapan makanan. Artinya kalau kita sembahyang di hadapan makanan, sembahyang kita tak jadi sempurna. Sembahyang tu sembahyang dah, tapi tak sempurna. Sebab tu ulama dan tafsir yang kamil, mana supaya Allah apa
la imana liman la salata lahu. Tiada iman bagi mereka yang tak semaya. Tak iman ke mana dia mengucap 2 kalimah syahadah sedangkan dia i'tiqadkan Allah tu satu dan sebagainya. La imana ai imanan kamilan, iman sempurna tu tak ada. Iman tu ada tapi tak sempurna. Supaya kat sini, kat sini. Kita berada situ dulu dan kita akan sambung selepas pada esok. Tempat yang dimakruhkan bersalat. Setengah daripadanya sembahyang di hammam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana futuhana arifina wa qulubana wa ja'alna a'malana khalisatan liwajhikal karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu insyaallah akan beri Allah akan memberikan ijazah bagi kita di usaha di kami setelah berkampus kita insyaallah. Kedua kita seperti kita tahu bagaimana masa musim.